Selamat datang saudara-saudari. Mari kita dengar Matius babak 20 dan 21. Semoga ayat Tuhan didengar dalam hati. Perumpamaan tentang pekerja di ladang anggur. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, iaitu sekeping wang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggur aku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja. Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggur aku," kata pemilik ladang itu. Pada hari petang, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali." Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping wang perak. Oleh itu, pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih. Tetapi mereka diberikan sekeping wang perak juga apabila mereka menerima wang itu. Mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, "Pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam. Sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari." Tetapi jumlah yang Tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuan bayar kepada kami. Pemilik ladang anggur itu menjawab salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat sekehendak hatiku dengan wang aku sendiri? Mengapakah kamu cemburu kerana aku murah hati?" Lalu Yesus berkata lagi, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Kali ketiga Yesus berkata-kata tentang kematiannya. Ayat 17. Yesus dan 12 orang pengikutnya pergi ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan, Yesus mengajak mereka ke tepi lalu berkata kepada mereka sahaja, "Dengarlah,
kita sekarang menuju ke Jerusalem. Di sana, Anak Manusia akan diserahkan kepada ketua imam dan guru-guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, lalu menyerahkan dia kepada orang bukan Yahudi yang akan mengolok-olok dia, menyesal dia dan menyalib dia. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. Permintaan seorang ibu. Ayat 20. Kemudian isteri Zebedis datang kepada Yesus dengan kedua-dua orang anaknya. Dia berlutut di hadapan Yesus dan meminta sesuatu daripadanya. "Apakah kehendakmu?" tanya Yesus. Ibu itu menjawab, "Berjanjilah bahawa apabila Tuan menjadi raja, kedua-dua orang anak saya akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuan." Yesus berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang aku akan minum?" "Sanggup," mereka jawab. Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum dari cawan penderitaan aku. Tetapi aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri aku. Bapa-Ku yang menentukan siapa orang yang akan duduk di tempat itu." Apabila 10 orang pengikutnya yang lain mendengar hal itu, mereka marah terhadap 2 orang bersaudara itu. Oleh itu, Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, "Kamu tahu bahawa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Kamu harus berbuat demikian kerana Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang." Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayat 29. Ketika Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan Yeriko, banyak orang mengikut mereka. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahawa Yesus sedang lalu di situ. Mereka mula berseru, "Ya Anak Daud, kasihanilah kami." Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi lebih kuat lagi mereka berseru, "Ya Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia bertanya, "Apakah yang kamu mahu aku lakukan untuk kamu?" Mereka menjawab, "Tuan, kami ingin melihat." Yesus mengasihani mereka. Dia menyentuh mata mereka dan dengan segera mereka dapat melihat, lalu mengikut Yesus. Babak 21. Yesus masuk ke Yerusalem. Semasa mendekati Yerusalem, Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Bethfage, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Di situ Yesus menyuruh 2 orang pengikutnya
pergi terlebih dahulu. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Sebaik sahaja kamu memasuki pekan itu, kamu akan nampak seekor keldai yang terikat dan anaknya pun di situ. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepada aku. Jika ada orang mengatakan sesuatu, katalah kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dengan segera orang itu akan membenarkan kedua-dua ekor keldai itu dibawa pergi." Hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi. "Katakanlah kepada kota Zion, Rajamu sedang datang kepada kamu. Dia rendah hati dan menunggang seekor keldai. Dia datang mengendarai anak keldai yang muda." Kedua-dua orang pengikut itu pun pergi dan melakukan seperti yang diarahkan oleh Yesus. Mereka membawa kedua-dua ekor keldai itu, lalu mengalasi punggung keldai dengan jubah mereka. Kemudian Yesus menunggangnya. Banyak orang membentengkan jubah di atas jalan, sementara yang lain mengirit ranting-ranting pokok, lalu menyererakkannya di jalan. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan yang mengikut di belakang Yesus mula berseru-seru, "Pujilah anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, pujilah Allah." Apabila Yesus masuk ke Jerusalem, seluruh kota menjadi gempah. Orang bertanya, "Siapakah dia?" "Dia Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea," jawab orang ramai yang mengiringi Yesus. Yesus masuk ke rumah Tuhan. Ayat 12. Yesus masuk ke rumah Tuhan lalu mengusir semua orang yang menjual beli di situ. Dia menunggang balikkan meja para penukar wang dan bangku para penjual burung merpati. Yesus berkata kepada mereka, "Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, 'Rumah aku akan disebut rumah tempat berdoa,' tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak." Orang buta dan orang tempang datang kepada Yesus di rumah Tuhan dan Yesus menyembuhkan mereka. Ketua imam dan guru Taurat marah apabila mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka marah juga apabila mendengar anak-anak berseru-seru di rumah Tuhan, "Pujilah anak Daud." Mereka berkata kepada Yesus, "Adakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh mereka?" "Tentu sahaja," jawab Yesus. "Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab berikut? Ya Allah, Engkau telah mengajar anak-anak dan bayi mengucap pujian yang sempurna." Yesus meninggalkan mereka, lalu keluar dari kota itu dan pergi ke Betania. Dia bermalam di situ. Yesus mengutuk pokok ara. Ayat 18. Keesokan paginya, dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di pinggir jalan. Dia menghampiri pokok itu, tetapi tidak mendapat satu buah pun. Dia mendapati daun sahaja. Yesus berkata kepada pokok itu, "Hai pokok, engkau tidak akan berbuah lagi." Dengan segera pokok ara itu layu. Apabila pengikut-pengikut Yesus nampak kejadian itu, mereka hairan. Mereka bertanya, "Bagaimanakah pokok ara itu layu dengan serta-merta?" "Ketahuilah," jawab Yesus, "jika kamu percaya kepada Allah,
dan tidak ragu-ragu. Kamu akan dapat melakukan apa yang telah aku lakukan terhadap pokok ara ini. Bukan itu sahaja, bahkan kamu akan dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Hal ini pun akan berlaku. Apabila kamu berdoa dan percaya bahawa Allah akan melakukan apa yang kamu minta, maka dia akan melakukannya. Pertanyaan tentang hak Yesus. Ayat 23. Yesus kembali ke rumah Tuhan. Semasa dia mengajar, ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi datang kepadanya dan bertanya, dengan hak apa, dengan hak siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapakah yang memberikan hak itu kepada kamu? Yesus menjawab, aku akan bertanya satu soalan sahaja. Jika kamu menjawabnya, aku akan memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Dengan hak siapa Yohanes membaptis orang? Dengan hak Allah atau manusia? Mereka mulai berbincang sesama sendiri. Apakah yang akan kita katakan? Jika kita menjawab dengan hak Allah, dia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi kita berkata dengan hak manusia, kita takut akan apa yang mungkin dilakukan orang ramai. Kerana mereka semua yakin bahawa Yohanes seorang nabi. Oleh itu mereka menjawab, kita tidak tahu. Yesus berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mahu memberitahu kamu dengan hak apa aku melakukan perkara-perkara ini. Perumpamaan tentang dua orang anak lelaki. Ayat 28. Sekarang bagaimana pendapat kamu? Kata Yesus selanjutnya. Ada seorang bapa yang mempunyai dua orang anak lelaki. Dia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, pergilah bekerja di ladang anggur hari ini. Anaknya menjawab, saya tidak mahu. Tetapi kemudian anak itu mengubah fikirannya dan lalu pergi ke ladang anggur itu. Kemudian bapa itu pergi kepada anak yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Baiklah ayah, jawab anaknya yang kedua. Tetapi dia tidak pergi. Yang manakah antara kedua-dua orang anak itu melakukan kehendak bapaknya? Anak yang sulung, jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, ketahuilah, pemungut cukai dan pelacur akan menikmati pemerintahan Allah lebih dahulu daripada kamu. Yohanes Pembaptis datang kepada kamu dan menunjukkan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kamu tidak mahu percaya kepada ajarannya. Sebaliknya, pemungut cukai dan pelacur percaya kepada ajarannya. Meskipun kamu telah melihat pemungut cukai dan pelacur berbuat demikian, kamu tidak mahu mengubah fikiran dan percaya kepada ajarannya. Perumpamaan tentang penyewa-penyewa ladang anggur. Ayat 33. Dengarlah sebuah perumpamaan lain, kata Yesus. Seseorang pemilik tanah mempunyai ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, mengali lubang tempat memeras buah anggur dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian, dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang. Lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur,
pemilik ladang itu mengutus hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba-hamba pemilik ladang itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada lagi yang direjam. Sekali lagi, pemilik ladang itu mengutus hamba-hamba lain, lebih banyak daripada yang dahulu. Tetapi hamba-hamba itu juga menerima perlakuan yang sama. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada mereka. Dia berkata dalam hati, tentu mereka akan menghormati anak aku. Tetapi apabila penyewa-penyewa ladang itu nampak anak pemilik ladang itu, mereka berkata sesama sendiri, ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia supaya kita dapat hartanya. Oleh itu, mereka menangkap anak itu, membuang dia keluar ladang dan membunuh dia. Kemudian Yesus bertanya, apabila pemilik ladang anggur itu kembali, apakah yang akan dilakukan kepada penyewa-penyewa ladang itu? Mereka menjawab, tentu dia akan membunuh semua orang jahat itu, lalu menyewakan ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain yang mahu memberikan hasil bahagiannya pada musim anggur. Yesus berkata kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang tertulis di dalam Alkitab? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya. Yesus berkata lagi,